satu markah. Okey. Harap semuanya jelas lah. Masa ni kalau tak jelas, ulang balik video tu supaya boleh tengok lagi. Okey. Jadi yang ke-9 kita tengok di sini. Soalan nombor 9. Darjah 7 menunjukkan 2 botol minyak masak berjenama X dan Y. X dan Y. Okey. Kita lihat di sini berapakah harga 1 liter minyak berjenama X. Kita tengok di sini minyak masak ni. Dia 5 liter harga RM20. Kalau nak jadi 1 liter, kita bahagi dengan 5. RM20 untuk 5 liter. Kalau 1 berapa? RM20 untuk 5 liter. Kalau 1 liter berapa ringgit? Tu maksud dia lah, berapa ringgit lah. Okey. Jadi kita kena selesaikan dia. RM20 bahagi dengan 5. Okey, kita buat bentuk lazim. Iaitu 4. Duit dia ialah RM4. Jawapannya RM4 untuk 1 liter minyak masak jenama Y lah. Okey, kita pergi soalan B. Soalan B. Harga sebotol minyak masak jenama Y, sebotol minyak masak jenama Y RM15. Y, ini Y. Sebotol ini RM15 harga dia. Ini RM15 lah. Okey. Kita nyatakan sama ada minyak masak jenama Y lebih murah atau lebih mahal daripada minyak masak jenama X. Buktikan. Ini soalan di arah tinggi sikit. Dia kena buktikan adakah yang ini mahal ataukah ini murah, ataupun ini mahal, ini murah, mana satu. Jadi kita kena tahu, kita kena tengok berapa liter seliter dia. Ini kita banding. Kalau yang tadi ni RM4. Kalau yang ni 15 ni, macam mana kita buat? 15 ni pun kita bahagi balik. RM15 untuk 3 liter kan. Jadi kita nak jadikan satu, 15 bagi dengan 3 iaitu RM5. Itu sama dengan RM5. Macam mana dapat RM5? 15 betul lazim 3 darab 5, 15. RM tulis ni. Jadi RM5. Okey. Jadi kalau kita banding, kita kena jawab. Kalau kita dapat soalan macam ni, kita tengok, oh, 1 liter minyak X ialah berapa ringgit tadi? RM4. 1 liter minyak Y RM5. Banding, mana lebih mahal? Tentulah X lebih murah. Jadi Y ni lebih mahal. Jadi kita tulis sini minyak masak jenama Y adalah lebih mahal daripada minyak masak jenama X. Jadi yang penting di sini, jawapan ini kena jawab. Dia kata, dia tanya. Kalau kita tanya orang, kita mesti jawab kan, bukan kita kira-kira. Jadi dia tanya, nyatakan sama ada mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal. Jadi kita jawab di sini jelas dan boleh nampak dah dia punya jawapan sini. Okey, harap semua murid dapat fokus lah dan faham apa yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 10.
Soalan nombor 10 ini adalah tajuk masa dan waktu. Baik, tengok di sini. Jadual 2 menunjukkan usia 3 buah bangunan. Bangunan P, bangunan Q, bangunan R. PQR. Lihat di sini 40 tahun, 12 dekad, 1 abad, 80 tahun. Jadi perbandingan di sini meliputi abad, dekad dan tahun. Okey. Di sini abad, ingat dulu kata kuncinya dekat. Dekat lah. Kalau kita kalau bahasa biasa nak ingat dekad 10 tahun. Kalau abad 100 tahun. Okey, ini perbandingan dia. Permulaan kita nak buat soalan macam ni, kita kena ingat ini fakta ni. Okey. Jadi P 40 tahun tak ada masalah. Direct. 12 dekad kita tak tahu berapa. Jadi kita tukar kepada 12 darab dengan 10 tahun. Dia akan menjadi 120 tahun. 1 abad 80 tahun. Macam mana? 1 abad. Jadi 1 abad ini, 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey. Jadi 1 darab dengan 100 tambah dengan 80 tahun. 80 tahun. Jadi kita buat 180 tahun. Jadi 1 abad 80 tahun jadi 100 tambah 80 tahun. Jadi 180 tahun. Baru kita bandingkan ini. Hitungkan jumlah usia bangunan P dan bangunan Q. Bagaimana? P ialah P 40. Kemudian Q 12 dekad. Jadi kita tambahkan P 40 tahun, Q 12 dekad itu 120 tahun. 120 tahun. Kita buat bentuk lazim. Kita boleh letak yang besar nilai dia di atas. Ini 120 tahun tambah dengan 40 tahun. Ini tahun. Okey. 160 tahun. Jadi inilah kita punya penyelesaian dia, 160 tahun. Dan B, tentukan bangunan yang paling tua. Kalau kita tentukan bangunan paling tua, kita tengok sini. 40 tahun kan, 12 dekad, tentulah R, sebab dia 180 tahun. Jadi bangunan itu jawab R sajalah, tulis R sajalah, macam ni pun boleh dapat diterima. Okey. Jadi kemahiran seterusnya, lengkapkan piktograf. Buat picture, ada gambar ni, graf bergambar yang menunjukkan usia bangunan tersebut. Baik, kita tengok di sini P tadi adalah 40 tahun. Jadi di sini tengok dia punya skala ni. Skala 133 ni mewakili 20 tahun. Jadi maksudnya satu ini 20, ini 20, ini adalah 40 tadi kan. Jadi kalau 120, kita kena buat macam mana? Berapa? 20. Kalau kita kira macam 20, 20, 20, 20, dia akan mendapat, kita buat, kalau 20 tahun mewakili 1 segitiga gini. Kalau 2 kali, jadi dia tambah 2 kali lah, 20 tambah 20 menjadi 40. Okey. Kalau nak jadikan dia 100, yang tadi 120, macam mana? 20, 40, 60, 80, 100, 120. Jadi dia ada 6. Di sini ada 6. Lukislah di sini baik-baik. Okey, lukis bagi-bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang tadi 180, ini 120. Kalau 180, 20 CP2, 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 180. 20, 100, 2, 4, 200, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 180. Dia ada 9, sini ada 6. Okey, jelas untuk soalan nombor 10. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Terima kasih. Okey, baiklah. Harap semua murid-murid dah bersedia untuk perbincangan yang seterusnya. Untuk soalan yang ke-11. Soalan ke-11 ni adalah soalan tajuk ruang. Jadi darjah 8 menunjukkan sebuah segi empat sama P dan sebuah segi empat tepat R. Okey, ini P dan ini R. Okey, hitungkan jumlah perimeter kedua-dua bentuk tersebut. Perimeter ialah ukur lilit sesuatu bentuk yang ini Jadi operasi dia adalah tambah. Okey, kita tengok di sini sifat untuk ciri-ciri segi empat sama. Sisi dia memang samalah. Kalau kita tengok di sini, ini sama. Jadi ini adalah 4. Ini maklumat yang kita perlukan. 4. Jadi dia ada 4 sisi yang sama. Jadi 4 sisi sama ni kita tambah. Jadi untuk R, kita tengok di sini, kita tengok yang selari. R ni selari di sini. Ini pun adalah 12 cm. Yang 8 ini selari dengan ini. Jadi ini adalah 8. Kita dah dapat 4 maklumat di sini. Semua maklumat ni jadi kita tambahkan, tambah P tambah dengan Q. Okey, kita tulis perimeter P ialah 4 cm. Kita boleh tambah. Kita tambah dengan 4 cm, tambah 4 cm, tambah 4 cm bersama dengan 16 cm. Okey, kalau R, perimeter R 12 cm yang ini. Okey, tambah dengan 8 cm tambah dengan 12 ini tambah dengan 8 cm. Okey, kita akan dapat berapa? 2, 4. Jadi 8, 16, 18, 19, 20. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 40 cm. Jadi 40 cm. Okey, jadi jumlah kedua-dua ni kita tambah dia akan menjadi P tambah Q. Okey, perimeter ialah 16 cm tambah dengan 40 cm bersama dengan 56 cm. Okey, ini jawapan dia. Ini 2 markah. Jadi pengiraan ni penting lah. Okey, yang kefahaman kita di sini adalah berkaitan dengan perimeter, ukur lilit seperti kita belajar itu. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Berapa buah segi empat segi empat sama P yang dapat dimuatkan ke dalam segi empat tepat R tersebut? Masa di sini macam kita nak masukkan P ni ke sini. Kalau kita secara manual kita lukis, tapi tak perlu. Di sini kita ambilkan luas ini bahagi dengan luas P. Ini bagi dengan luas P. Macam mana kita buat? Okey, jadi kita nak dapatkan satu markah di sini, kita perlu cari luas ini. Dia nak tahu kita dapat tak cari luas P. Okey, cari luas P. Luas P ialah ini tadi 4 cm darab dengan
4 cm. Itu panjang darab lebar. Okey, jadi 4 darab 4 ialah 16 cm persegi. Okey, luas untuk R. Luas R ialah panjang darab lebar. P panjang ini 12 cm darab lebar 8 cm. Okey. Dah buat macam ni, dah dapat satu markah, dah buat macam ni. Okey, ini menjadi berapa? Iaitu 8 darab 2 16. Ini satu 896 cm persegi. 96 cm persegi. Jadi yang ini kita bahagikan dengan yang ini. Baik, kita nak cari berapa bilangan segi 4 ini. Maksudnya ini kena bagi ni lah. Okey. Kalau kita nak lukis boleh jugalah, tapi bagus kita ini bahagilah 96 cm persegi dibagi dengan 16 cm persegi. Potong, kita potong. Di 96 bahagi 16, sebab untuk lazim 96 bahagi 16. Okey, dia cubalah. Kalau tak pandai nak sifir, kita cuba darab. Okey, darab agak-agak berapa? 16 darab berapa dapat 96 ni kan? Darab 6 contohnya. Okey, 6 darab 6 36. 1 darab 6 96. Jadi 6. Okey, 6 darab 6 36. 1 darab 6 tambah 3 96. Jadi 6 keping ataupun 6 bentuk boleh dimuatkan dalam R. 6 macam mana kita buat 6. Kalau kita potong di sini, potong sini, bagi di sini kan, jadi juga 6. Ini bagi 3, ini bagi 2. Pun boleh. Maksudnya dia tepat. Okey. Inilah caranya. Luas tadi kita dapatkan ni, dapatkan satu markah. Okey, kalau kita buat yang kedua ni, ayat ni, ini kita dapat 2 markah. Kalau kita selesaikan dan dapat jawapan tepat, ini dapat 3 markah. 1 lagi markah. Jadi markah semua 3.